Dan time tu mak aku nampak ada perempuan tengah berdiri dekat sebelah katil abang aku tau. Tapi dekat Hai, Assalamualaikum, ahlan wa sahlan, konnichiwa dan selamat datang daripada Take a Peek Channel. Okay, nama aku A dan kisah horror benar malam ini bertajuk Batu. Kepada mana-mana yang belum lagi tengok part 1 untuk kisah horror batu ni, aku akan letak link kat mana-mana dalam video ni. Okay. Kisah ni sambung sampai dekat abang aku dah balik dengan selamat selepas pulangkan batu tu. Okay. So abang aku pergi lagi dekat sungai tu. Abang aku memang, kan aku cakap video sebelum ni, memang abang aku memang suka pergi sungai ni sebab itu je spot yang paling best. So dia pun pergi dengan kawan dia. Lepas tu balik tu macam biasa hari Ahad, mak aku call abang aku. Mak aku cakap, abang jangan bawa balik mana-mana batu lagi. Lepas tu abang aku reply, ada ni dalam kereta. Lepas tu mak aku ingatkan abang aku bergurau. Cakap mana macam tu kan, jangan dengar dia. Lepas tu abang aku gelak-gelak macam tu kan. Lepas tu benda tu tamat dekat situ. Dah balik tu, mak aku tak tahu pun abang aku sebenarnya memang betul-betul bawa balik batu. Okey, seminggu selepas tu, dalam tempoh terdekat abang aku pulangkan batu-batu yang pertama dia ambil tu. Why pertama dia ambil? Sebab lepas tu ada lagi dia ambil batu tu. Okay, tahu tu tak apa, itu cerita kemudian. Okay, lepas tu dalam seminggu lepas tu ataupun 2 minggu lepas tu, aku rasa seminggu sebab dia dalam masa yang terdekat je. Tempoh masa dia tu tak jauh pun. Dan masa tu belum PKP lagi. So kiranya dalam tahun ni juga. Tapi belum PKP lagi. PKP bulan 3. So sebelum tu lagi. Sebab boleh rentas daerah kan waktu tu. Okey, lepas tu dalam minggu tu mak aku ada mimpi tau. Tiba-tiba mak aku mimpi lepas abang aku balik daripada sungai tu. Aku tak ingat hari apa, tapi mak aku mimpi mak aku bangun. Kiranya dalam mimpi tu mak aku bangun dan mak aku berjalan keluar daripada bilik. Kiranya bilik mak aku ni berdepan dengan bilik abang aku tau. Kira jalan sikit nampak bilik abang aku. Dan time tu mak aku nampak ada perempuan tengah berdiri dekat sebelah katil abang aku tau. Tapi dia tak scary. Perempuan tu dia macam pakai baju yang besar, yang sopan dan besar. Warna dia macam krim-krim macam tu, warna pastel. Kepala dia ada macam mahkota bunga tau, mahkota bunga hutan tu. Dan rambut dia panjang, tapi tak panjang sampai kaki. Dia paras-paras punggung macam tu. Baju dia besar dan longgar, tapi cantik. Kain dia tak adalah macam kain pengantin yang kena serik tu, tak, bukan. Kain dia just macam terletak je labu, just nice je kat badan dia. Macam tu. Dia macam 20-an macam tu umur dia. Tapi dia tinggi dalam 170 macam tu, 170 cm macam tu. Aku nampak perempuan tu, tapi mak aku tak nampak straight muka dia. Mak aku nampak daripada tepi. Dia punya hidung, dia punya mulut dia kecil, nipis. Hidung dia pun mancung, tapi tak mancung tajam macam Hindustan tu. Tapi cantik. Kulitnya mulus, lembut je. Nampak macam tu lah. Dan dia cerah lah. Tapi mak aku tak nampak muka dia marah ke, sedih ke apa. Dia cuma pandang abang aku yang tengah tidur kat katil. Dalam mimpi tu, abang aku, dia macam tutup mata tau, tapi dia macam berkerut-kerut. Macam ada something yang dia nampak dalam mimpi dia juga. Macam tu. Tak tahu lah itu roh dia yang berkerut ataupun jasad dia yang berkerut. Aku pun tak tahu. Tapi dalam mimpi tu memang perempuan tu pandang abang aku. Dia berdiri dekat tepi katil. Tak dekat, tak jauh. Dan dia tak toleh pun dekat mak aku. Dia tahu mak aku pandang dia, aku rasa. Tapi dia tak pandang pun dekat mak aku. Mak aku pandang dia tau. Mak aku macam, siapa pula perempuan ni? Sebab dia memang pandang abang aku. Dalam masa yang sama, mak aku macam dapat baca ada sesuatu yang berkata-kata dekat dalam otak perempuan tu. Dan satu lagi makhluk lagi, which is mak aku terus dapat gambaran ada seorang lagi lelaki tengah merentas laut. Dalam mimpi tu lelaki tu besar, memang besar. Bayangkan dia tengah merentas laut. Laut kan besar, tapi laut tu sampai paras pinggang dia je. Dia tak berbaju, kiranya topless lah. Dia pakai seluar. Dan badan dia memang tegak, besar dan sasa.
Lepas tu rambut dia macam ikat satu. Sini tak ada rambut. Dia macam ikat satu. Macam kiranya bentuk jin lah senang cerita. Jin Ahmad Abab yang punya. Kiranya macam tu lah lebih kurang. Dia rupa jin tapi dia lelaki dan besar. Dia tengah mengharungi laut. Dalam gambaran tu macam lelaki tu memang lelaki tu adalah bapa kepada perempuan yang tengah tengok abang aku ni. Okey, aku tahu korang rasa macam ni mengarut, tapi ini memang betul-betul terjadi. Perempuan tu sebenarnya adalah puteri. Okey, kalau korang tengok video aku sebelum ni yang ada budak perempuan rambut paras bahu yang menyulut dekat dapur tu, itu sebenarnya adalah adik kepada perempuan tu. Diorang berdua ni adalah adik-beradik dan diorang adalah puteri. Lelaki tu adalah raja hutan. Kiranya raja dekat sungai yang abang aku selalu pergi ni. Sebab abang aku selalu pergi sana. Lepas tu dia kan ambil batu and stuff. So maybe abang aku dah selalu pergi sana. So diorang pun memang dah selalu nampak abang aku. Dan mungkin adik dia macam belas tahun, dalam 16 tahun ke 17 tahun adik dia macam tu. Adik dia yang paras bahu punya rambut tu. Mungkin dia saja nak explore, saja nak jalan-jalan ke tengok. So dia masuk dalam batu dan ikut abang aku balik rumah. Tapi abang aku dah berjaya pulangkan dia dengan selamat. Tapi kakak dia pula datang tengok abang aku. Mungkin dia nak tengok sebenarnya tempat apa yang adik dia ikut manusia ni. Dia pun wonder juga. Dia pun nak tengok juga apa yang adik dia tengok. So dia pun datang sini. Dan dia puteri. Dia dah besar lah dalam 20-20-an, awal 20-an ni macam aku cakap tadi. Dan bapak dia tengah on the way pergi sini juga. Aku tak tahulah how it works, tapi that's what happened. Tapi diorang tak marah ke apa. Diorang cuma macam daripada apa yang mak aku dapat gambaran dalam mimpi tu, puteri tu macam bapak dia macam pesan kat dia untuk tengok-tengok tempat ni. Maksudnya sebab dia nak tahulah tempat apa yang anak dia tertarik nak pergi tengok kan, macam tu. Sebab yelah, dia kan dekat situ je sepanjang hayat. So kalau dia nampak ada manusia, mungkin dia rasa nak ikut, dia ikutlah masuk dalam batu kan. Abang aku pun main ambil je batu, memang dia ikutlah kan. Lepas tu tapi taklah niat bukan-bukan kan. So dia saja nak tengok, mungkin lah aku rasa dia saja je nak tengok kan. So dia pun tengok je abang aku. Tapi abang aku tak buat apa-apa. Abang aku cuma berkerut je dalam mimpi tu. Dan dia tak tahulah dia perasan ke tidak puteri tu ada kat sebelah dia. Dan puteri tu pun tak tahu dia dekat mak aku. So aku tak nampak mak aku tak nampak muka puteri tu straight to the face. Nampak daripada tepi je. Tapi memang cantik dan sopan daripada gaya dia. Lepas tu mak aku terjaga. So dalam mimpi tu nothing happen. Cuma mak aku nampak ada puteri dan seorang lelaki lah, iaitu bapa dia. Lepas tu beberapa hari lepas tu aku tidur. Ni POV aku Aku tidur malam-malam. Hari biasa lah, hari bukan weekend, hari biasa. Hari weekdays. Aku tidur. Aku ni macam video aku sebelum ni, aku ada ikut abang aku pergi sungai tu. Dan tujuan aku satu je, aku memang suka berenang. Aku pergi sana untuk release tension ke, release stress ke, whatever lah. Kalau aku masuk je dalam air, kiranya aku berenang je, aku rasa macam semua aku punya masalah lesap. Macam tu lah, dia macam self satisfaction, self pleasure, macam tu lah. Point dia kat sini, aku memang suka berenang. Dan aku masa tu marah abang aku sebab tak bawa aku sekali. Sebab dia selalu pergi, lepas tu dia tak ajak aku. Tempat tu lah syok untuk berenang. Tapi tak apa, aku tidur. Lepas tu kiranya aku tak dapat ikut lah abang aku kan. Aku tidur, lepas tu aku mimpi aku dekat sungai tu. Tapi sungai tu bukan sungai aku nampak macam dalam video yang korang tengok tu. Dia sungai yang sama, tapi dia berbeza. Airnya lagi jernih daripada jernih. Pokoknya lagi hijau daripada hijau. Dan ada rumah kat situ. Kau tahu tak rumah? Aku tak pandai lukis. Kalau aku pandai lukis, aku boleh lukis tunjuk kat korang. Dia macam rumah dulu-dulu tau. Rumah macam style Bali macam tu. Macam style rumah bonda macam tu. Dia rumah tu sangat kukuh. Dan dia bukan rumah tu sebenarnya, dia istana. Sebab dia bertingkat-tingkat. Dalam mimpi tu aku berenang. Aku berendam. Bukanlah berenang, aku berendam dalam mimpi tu. Dan dikelilingi aku ada lagi perempuan-perempuan cantik lain yang juga berendam bersama aku.
Dan semua tu adalah dayang-dayang kepada puteri tu. Dan puteri tu pun ada juga sekali berendam kat situ. Tapi dia berendam jauh sikit daripada dayang-dayang tu. Kiranya aku berendam dan borak-borak dengan dayang-dayang dia macam tu. Puteri tu pun ada kat situ. Tapi dia jauh sikit. Sebab dia puteri kan. Dia tak berendam sama-sama dengan dayang dia. Aku tak tahulah korang percaya ke tidak. Tapi memang ini yang terjadi. Dalam mimpi tu, serius aku cakap. Dia punya air dia memang rasa nyaman gila. Memang lain rasanya berenang kat sana dengan berenang dalam mimpi tu. Berendam. Dia memang sejuk, air dia tenang, tak ada, memang tenang. Memang tenang weh, tenang gila, setenang-tenang alam. Ada bunyi burung. Lepas tu dayang-dayang tu gelak-gelak, macam semua lawa. Tapi dalam mimpi tu macam POV aku tak nampak muka diorang jelas tau. Muka diorang macam blur. Tapi aku nampak dia punya view dia. View dia jelas. Cumanya muka-muka diorang tu blur. Dia macam aku nampak sampai badan diorang kat sini je. Lepas tu muka kat atas macam dia macam blur kan. Macam tu muka dia macam tak jelas. Tapi aku tahu semua tu perempuan. Aku pakai baju yang sama dengan diorang. Dan aku berendam sekali dengan diorang. Lepas tu time tu dekat sebelah tu dia macam cantik gila tau tempat dia. Ada air. Atas air terjun tu ada rumah yang macam istana. Dia bertingkat-tingkat. Besar gila. Lepas tu kayu dia macam kayu cengal. Kayu yang macam rumah Jepun tu, kau tahu tak, yang kalau dorang lap tu berkilat. Berkilat dia macam tu. Even lagi berkilat, kau boleh nampak kau punya reflection dekat kayu istana tu. Dia sangat bersih, sangat cantik dan sangat kemas. Dia memang kayu yang kuat. Kau jalan kau takkan dengar bunyi kayu. Even itu kayu. Dia besar gila, bertingkat-tingkat. Dan dia atas bukit. Dan aku tak tahu macam nak explain. Tapi dia cantik gila. Rumah tu memang masih lagi dalam otak aku, dia punya bayangan dia. Memang cantik. Lepas tu dalam mimpi tu aku berendam. Lepas tu aku borak dengan dayang tu. Lepas tu aku tanya diorang kat mana. Oh, dalam mimpi tu aku rasa aku jumpa adik dia, yang mak aku mimpi tu, yang budak paras bahu tu kan, rambut paras bahu tu. Sebab aku nampak ada budak juga dalam mimpi tu. Aku rasa tu budaknya. Sebab memang dalam mimpi tu aku ingat adik aku. Sama dengan mak aku ingatkan adik aku. Sebab dia memang bentuk badannya, gaya-gayanya memang macam adik aku. Dan aku ingat aku berendam dengan adik aku. Tapi dia bukan adik aku. Bila dia toleh, muka dia lain. Walaupun blur, tapi aku tahu tu bukan adik aku. Dan aku rasa memang itu adik dia yang aku nampak tu. So aku berendam dengan adik dia, dengan dayang-dayang. Berendam. Puteri tu jauh sikit daripada kita orang. Tapi aku still nampak puteri tu. Dia senyum dekat aku. Semua diorang baik. Semua senyum dekat aku. Lepas tu dah habis berendam tu, aku macam tak nak keluar tau. Aku memang suka berendam dan berenang. Sebab dia pun nyaman gila. So aku macam tak nak keluar. Lepas tu dayang-dayang tu macam tarik aku tau. Macam aku anggap dalam mimpi tu macam diorang tu semua macam kawan-kawan aku tu. Bayi-bayi aku juga. Lepas tu diorang pun tarik tangan aku macam, jomlah kita naik atas. Nanti besok-besok kita sambung lagi berendam macam tu kan. Aku macam, ayolah nanti besok-besok kita sambung bersihkan diri cakap macam tu. Okey lah, tak apalah. Lepas tu aku naik. Aku masuk tau. Aku masuk dalam rumah tu, dalam istana tu. Tak tahu lah dikira istana ke rumah. Sebab dia nampak macam rumah homestay yang mewah, yang dekat hutan. Tapi dia besar gila. Tapi cantik. Tapi mewah. Tapi besar. Tapi macam mansion. Tapi di istana. Aku tak tahu macam mana. So aku naik. Memang cantik. Dalam dia memang cantik. Aku naik. Wah, aku betul bayang sekarang ni. Memang cantik. Okay. Aku naik. Lepas tu diorang cakap dah lepas berendam kita makan. Macam tu kan. Lepas tu diorang pun hidang aku makanan. Dalam mimpi tu aku memang macam suka tau situasi macam tu. Aku tak terfikir pula macam makanan dia macam dalam filem tu kan, macam makanan yang ada ulat ke apa ke, aku tak terfikir pula. Tapi dalam mimpi tu aku makan je. Sebab diorang pun makan benda yang sama. So aku makan je lah. Sebab dalam mimpi tu macam kawan-kawan aku, macam aku rasa selesa. Aku tak rasa ada bahaya. Lepas tu aku makan lah. Makanan dia sama je macam kita. Macam makan lauk pauk, makanan kampung. Macam nenek-nenek kita selalu buat, you know, sayur, tumis, goreng. Tapi ada serta-serta yang memang macam tempe. Ada dia makanan kampung lah. Makanan kampung. Aku dah tak ingat lauk dia apa. Tapi dia makanan kampung. Tapi dia masak macam kita. Tapi lain sikit. Macam tu. Sikit-sikit je lah lain je. Tapi aku masih boleh recognize makanan tu makanan apa. Aku boleh nampak ayamnya ke, ikannya ke, macam tu. Makanan kampung lah cerita. Dekat pinggan kaca jernih. Aku
aku ingat lagi. Memang betul-betul macam kampung. Lepas tu dia macam hidang. Lepas tu kita orang semua makan sama-sama. Tapi dia tak jelas lah kita orang makan sampai habis ke tak. Tapi dalam mimpi tu macam diorang macam jemput makan macam tu kan. Lepas makan nanti kita sambung lagi apa benda tak, diorang cakap something. Sebab ramai. So aku pun tak tahu precisely berapa ramai, tapi ramai sebab dayang-dayang kan. Aku expect diorang dayang-dayang lah. Tapi dalam mimpi tu macam kawan-kawan aku. Tapi aku tak nampak muka diorang. Tapi diorang semua pakai baju yang memang cantik, warna pastel yang lembut tu kan, yang cantik lah, cerita yang cantik. Diorang pun makan, aku pun makan, dan benda tu dah habis sampai situ. Lepas tu aku macam dalam mimpi tu macam aku tengok jam tau. Macam aku suka duduk situ, aku suka berenang kat situ, aku suka makan kat situ, aku suka borak diorang. Lepas tu diorang pun tahu dalam mimpi tu aku suka berendam dan aku suka berenang. Sebab tadi pun diorang nampak aku tak nak keluar daripada air. Lepas tu diorang cakap dengan aku, tak apalah, kalau awak nak balik, awak balik dulu. Sebab aku yang cakap dengan diorang aku nak balik. Sebab aku rasa macam dah sampai masa. Macam dalam mimpi tu aku tahu tu mimpi, faham tak? Aku rasa macam nak balik, macam dah sampai masa aku balik, macam tu. Lepas tu aku cakap dengan diorang, macam mana jalan nak keluar, aku nak balik, macam tu kan. Saya nak balik, macam dah lama sangat kat sini. Dia pun aku rasa macam kecil tau dalam mimpi tu. Sebabnya semua macam tempat tu macam mewah gila. Macam homestay mewah yang 3,000 satu malam tu. Homestay kat hutan yang mewah tu. Aku rasa macam tak worth duduk situ tau. Macam orang asing lah, macam stranger. Macam dalam mimpi tu macam aku pergi trip kat tempat yang aku tak tahu, macam tu. Tapi aku seorang. Yang aku ingatkan aku bawa adik aku, rupanya bukan adik aku, tapi adik puteri tu. Okay. Lepas tu diorang kata macam, tak apalah, lah sekejapnya dia cakap macam tu kan, tak nak lama lagi ke? Lepas ada lagi aktiviti-aktiviti lain yang kita boleh buat. Lepas tu diorang mention lah aktiviti-aktiviti apa kan, tapi aku tak ingat apa. Tapi diorang ada mention lagi aktiviti-aktiviti. Tapi aku macam, tak apalah, macam saya tak boleh lama macam tu kan. Aku pun tak tahu kenapa aku cakap macam tu. Lepas tu diorang kata, okey, tetapi kalau awak bila-bila nak datang sini nak berenang, awak datang je lah. Bila-bila masa boleh je berenang kat sini, boleh awak dialu-alukan macam tu kan. So aku macam, okey, betul ke macam tu kan. Tapi aku macam segan lah, sebab dia bukan family aku kan. Tiba-tiba aku datang nak berenang kat situ, macam apa je kan. Macam, aku macam senyum je lah, macam behave lah kan. Lepas tu aku macam, okey lah, terima kasih macam tu kan aku cakap. Lepas tu dia macam, okey, hati-hati balik macam tu kan. Lepas tu aku pun balik. Tapi dia memang mention lah, dia kata kau nak datang bila-bila datang je berenang, dia tak kisah macam tu kan. Kita boleh je makan sesama, borak sesama, dia cakap macam tu. So aku pun balik. Aku balik dan aku pun terjaga. Kini dalam mimpi tu aku dah cakap aku nak balik dengan diorang, pasal aku pun terjaga. Dah terjaga tu aku bagi tahu dekat mak aku siang tu. Aku cakap lah aku berenang, aku menampak rumah tu semua, aku cakap. Lepas tu mak aku dengar dan mak aku percaya je aku. Dan aku rasa memang itu kesinambungan kepada apa yang mak aku nampak. Aku pergi sana pula. Sebab dalam mimpi mak aku, puteri tu datang sini dan bapaknya pun on the way datang. Tapi tak tunjuk bapaknya sampai mana. Cuma bapaknya tengah on the way, tapi mimpi tu mati dekat situ. Maksudnya habis sampai situ. Pasal aku pula mimpi aku pergi sana berenang. Sebab maybe time tu aku macam sedih, aku tak dapat ikut nak pergi berenang. Dan aku dapat pergi sana berenang. Memang syok lah. Memang aku rasa macam release gila kan. Memang syok lah. Lepas tu dah habis mimpi tu, aku sebenarnya macam, aku orang biasa kot. Aku orang normal dan biasa. Aku tak adalah apa-apa sisen ke apa kan. Itu apa yang aku percaya. Tapi kadang-kadang bila aku dah mimpi macam tu, benda tu memang nampak macam legitly true dan ada kesinambungan tau. Tapi aku macam in denial lah. Aku macam, aku orang biasa je, aku tak ada apa-apa pun kan. So aku anggap benda tu macam sekadar mimpi je. Maybe aku teringin nak pergi berenang dan abang aku tak bawa. So aku pun mimpi pergi tempat yang macam tu. Ya, aku rasa macam benda tu benda biasa je, macam mimpi je, macam tak ada apa-apa lah macam tu. Maybe itu semua kebetulan macam tu lah kan. Muka-muka tu, puteri tu mungkin semua kebetulan. Sebab dalam mimpi tu, segala apa yang mak aku nampak, yang mak aku describe dekat aku tu sama. Dia punya description apa yang aku nampak dalam mimpi aku. Tapi ya, aku still anggap benda tu macam mimpi biasa je. Sebab aku teringin nak pergi berenang. Okay. Lepas tu dah lama berlaku. Benda tu dah bulan-bulan. Sampai baru-baru ni, aku rasa bulan lepas lagi. Kita orang saja je bora-bora. Abang aku bora-bora saja je. Saja mention balik pasal sungai tu. Sebab kan aku mention ayah aku dengan abang aku nak buat kolam ikan yang style air terjun tu kan. So kolam tu pun sekarang dah ada, tapi tak siap full, tapi dah ada lah.
Kayaknya boleh ditambah baik lagi. So aku still anggap benda tu in denial. Beberapa bulan selepas tu, baru-baru ni lah kot, dalam 2 bulan lepas macam tu, kita orang saja-saja je, abang aku dengan mak aku saja je borak pasal sungai tu. Topik tu muncul balik kan. Lepas tu abang aku cerita dekat kawan dia ni, dia macam ada sisen sikit tau. Memang dah terbukti lah dia ada sisen sikit. Lepas tu abang aku tunjuk lah gambar-gambar dengan video batu ke ataupun gambar tempat tu dekat kawan abang aku ni, ada sisen ni. Lepas tu dia cakap, ui mana kau dapat ni, macam tu kan. Ini cantik ni tempat dia ni. Ada macam istana, ada kayu yang memang cantik, ada sungai. Lepas tu waktu abang aku cerita tu, daripada apa yang kawan sisen abang aku describe, masa tu aku dah lupa tau pasal mimpi tu. Mimpi yang aku pergi berenang tu, aku taklah dah lupa habis. Masa aku macam dah tak teringat lah benda tu. Tiba-tiba bila abang aku mention balik, dia tunjuk dekat kawan dia. Lepas tu kawan dia describe precisely macam apa yang aku nampak dalam mimpi tu. Aku terus macam, holy god. Aku macam, maksudnya betul ke apa yang aku mimpi tu? Aku pun macam tak tahulah, aku tak tahu tapi apa yang kawan abang aku describe tu sama dengan apa yang aku nampak dalam mimpi tu. Precisely true. Memang terus aku terimagine balik semua tempat tu. So aku tak tahulah sebenarnya aku memang boleh mimpi ke apa ataupun aku tak tahu. Benda tak nampak kita tak boleh cakap. Tak pasti jangan kongsi. So aku sebab ini kan aku just cerita je lah, share kat korang kan apa yang aku alami, sebab ni semua kisah benar kan. So itulah apa yang kita orang semua alami. Benda ni tak habis lagi kat sini tau. Kalau korang nak tahu, akan muncul part 3. So stay tune untuk part 3, sebab abang aku ambil lagi tahu batu lepas tu, dan ada lagi benda lepas tu. Take a peek wujudnya. Mama gitu.